Hai, salam sejahtera untuk subjek GMGA J2013 Perlembagaan Persekutuan. Bagi tugasan kumpulan, kami telah memilih tajuk perkara 153. Saya Andrew Anak Lipa, pemegang nombor matrik 296459, bersama rakan saya sebentar lagi akan membentangkan tajuk yang kami pilih ini. Untuk bahagian pengenalan ringkas mengenai perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan merupakan peruntukan penting yang menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan juga anak negeri Sabah serta Sarawak dalam beberapa bidang utama. Contohnya seperti perkhidmatan awam, pendidikan dan ekonomi. Ia adalah merupakan sebahagian daripada kontrak sosial yang dirunding sewaktu kemerdekaan. Ini adalah bertujuan untuk mengimbangi ketidaksamaan sosioekonomi antara kaum akibat sejarah penjajahan. Pada masa yang sama, hak-hak kaum bukan Bumiputera turut dilindungi, memastikan prinsip keadilan dan keharmonian sosial agar dikekalkan. Perkara ini tidak bertujuan meminggirkan mana-mana kaum, tetapi sebaliknya adalah berfungsi sebagai alat untuk mencapai keseimbangan sosioekonomi dalam masyarakat yang berbilang kaum. Walaupun sering menjadi topik perbahasan, perkara 153 adalah mencerminkan usaha negara untuk merapatkan jurang ekonomi, di samping dapat menghormati kepelbagaian, menjadikannya asas penting dalam pembangunan negara. Untuk bahagian teori atau konsep yang berkaitan, Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan berkait rapat dengan beberapa teori utama. Ini adalah termasuk teori keadilan distributif oleh John Rawls yang menekankan pengagihan sumber kepada golongan kurang bernasib baik, serta konsep tindakan afirmatif yang bertujuan membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi melalui keutamaan kepada Bumiputera dalam pendidikan, ekonomi dan perkhidmatan awam. Ia juga berasaskan teori kontrak sosial, iaitu persetujuan pra-kemerdekaan yang mengiktiraf kedudukan istimewa Bumiputera sambil melindungi hak bukan Bumiputera. Selain itu, prinsip keadilan saksama dan teori pembangunan ekonomi struktural menjelaskan usaha untuk merapatkan jurang ekonomi antara etnik tanpa menjejaskan kesamarataan undang-undang. Kesemua teori ini mencerminkan asas moral dan pragmatik perkara 153 dalam mencapai keadilan sosial dan keharmonian masyarakat yang berbilang kaum. Manakala untuk struktur, dimensi dan elemen yang berkaitan, iaitu Perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia dirangka untuk melindungi kedudukan istimewa Bumiputera, iaitu orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak dalam perkhidmatan awam, pendidikan dan ekonomi sambil mengekalkan hak sah kaum lain. Ia berasaskan sejarah ketidakseimbangan ekonomi dan bertujuan menggalakkan kestabilan sosial serta pembangunan ekonomi menerusi dasar seperti dasar ekonomi baru. Struktur ini dipantau oleh Yang di-Pertuan Agong dengan pelaksanaannya melalui institusi kerajaan seperti MARA dan JPA. Namun, isu seperti ketelusan dan keadilan pelaksanaan sering diperdebatkan. Ini telah menjadikan perkara 153 asas penting dalam menjaga keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia. Bagi pelaksanaan di Malaysia pula, pelaksanaan perkara 153 di Malaysia melibatkan dasar afirmatif seperti dasar ekonomi baru DEB yang bertujuan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat untuk menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Ia memberi keutamaan kepada Bumiputera dalam pendidikan, ekonomi dan perkhidmatan awam melalui institusi seperti UiTM, agensi seperti MARA dan Tekun, serta program pembangunan vendor selepas DEB tamat, dasar-dasar seperti Dasar Pembangunan Nasional DPN dan Model Ekonomi Baru MEB
diteruskan dengan tumpuan kepada daya saing nasional dan bantuan kepada kumpulan yang memerlukan. Ini telah menjadikan Perkara 153 asas kepada pembangunan sosioekonomi negara. Manakala bagi perbandingan dengan negara lain, perbandingan pelaksanaan tindakan afirmatif telah menunjukkan perbezaan matlamat dan pendekatan antara negara. Di Amerika Syarikat, tindakan afirmatif telah memberi keutamaan kepada kumpulan minoriti seperti Afrika, Amerika, dan wanita dalam pendidikan dan pekerjaan. Ini telah dipandu oleh undang-undang tetapi bukan termaktub dalam perlembagaan. Di Afrika Selatan, program Black Economic Empowerment BEE telah bertujuan mengubah struktur ekonomi berasaskan perkauman pasca apartheid dengan memberikan peluang kepada masyarakat kulit hitam. Di India, sistem kuota yang termaktub dalam perlembagaan telah membantu golongan kasta rendah untuk akses kepada pendidikan, pekerjaan dan ekonomi bagi mengatasi diskriminasi sosial. Berbanding dengan Malaysia, tindakan afirmatif di negara lain lebih memfokuskan kumpulan minoriti atau isu sosial, sementara Malaysia telah menumpukan kepada pembetulan ketidakseimbangan ekonomi kumpulan majoriti bumi putera. Selanjutnya adalah isu-isu yang berkaitan termasuk ketegangan polarisasi kaum. Pelaksanaan Perkara 153 sering menjadi subjek perbincangan dan kontroversi dengan pelbagai isu yang berkaitan, terutamanya dalam konteks hubungan antara kaum, keadilan sosial dan pembangunan negara. Salah satu isu utama adalah ketegangan dan polarisasi kaum yang timbul akibat penekanan terhadap hak istimewa bumi putera. Perkara ini kadangkala menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan kaum lain yang melihat pelaksanaannya sebagai tidak seimbang. Sentimen ini diperburuk apabila isu hak istimewa dimanipulasi oleh pihak tertentu, khususnya dalam politik, untuk meraih sokongan kumpulan etnik tertentu. Dalam konteks politik, Perkara 153 sering menjadi alat retorik yang digunakan untuk memperkukuh sokongan kaum, tetapi strategi ini boleh memperburukkan lagi jurang persefahaman antara etnik dan mengukuhkan stereotip negatif. Sesetengah pihak berpendapat bahawa terlalu banyak penekanan diberikan kepada kepentingan bumi putera, sehingga mewujudkan persepsi bahawa dasar ini telah mengabaikan hak-hak kaum lain. Hal ini telah membawa kepada peningkatan ketegangan antara kaum etnik, sekaligus telah menjejaskan hubungan harmoni dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Kontroversi ini juga telah mencetuskan perdebatan mengenai keadilan sosial, di mana pelaksanaan Perkara 153 telah dilihat oleh sesetengah pihak sebagai langkah diskriminasi positif yang wajar untuk mengimbangi ketidakseimbangan ekonomi, tetapi telah dianggap oleh pihak lain sebagai tidak lagi relevan dalam konteks perubahan sosioekonomi semasa. Dalam jangka masa panjang, isu-isu ini telah mencabar keberkesanan pelaksanaan dasar berdasarkan Perkara 153 yang sepatutnya bertujuan untuk memperkukuhkan lagi perpaduan nasional dan pembangunan negara secara inklusif. Hai, saya Steve Anak Giri, pemegang nombor metrik 296524, akan membentangkan kenaan dengan kekuatan dan kelemahan perkara-perkara ini. Kekuatan dalam meningkatkan keseimbangan sosioekonomi, melindungi identiti bumi putera dan mengalahkan inklusiviti ekonomi melalui peluang dalam pendidikan, perkhidmatan awam dan kontrak kerajaan. Ia juga penting untuk menstabilkan politik dan perpaduan negara. Namun, kelemahannya termasuk potensi ketidakadilan terhadap kumpulan bukan bumi putera, ketergantungan kepada bantuan yang boleh melemahkan daya saing serta kekurangan mekanisme untuk menilai keberkesanan dasar ini. Pelaksanaan yang ini tidak konsisten dan kesukaran dalam mencapai keseimbangan boleh menjejaskan perpaduan nasional.
Okey, bagi analisis pula, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia bertujuan menangani ketidakseimbangan sosioekonomi antara kumpulan etnik, khususnya dalam mengukuhkan kedudukan ekonomi dan sosial Bumi Putra. Keutamaannya adalah kejayaan yang dalam pendidikan, ekonomi dan perkhidmatan awam, serta melalui penubuhan UiTM dan pemberian beasiswa khas kepada yang layak. Ketidakadilan terhadap kumpulan bukan Bumi Putra, kebergantungan Bumi Putra yang boleh melemahkan daya saing dan kesukaran menilai keberkesanan dasar ini. Berbeza dengan negara seperti Amerika Syarikat, Afrika Selatan dan India, Malaysia lebih fokus pada memperkukuh kedudukan ekonomi Bumi Putra untuk kestabilan negara. Cabaran termasuk kecuaian, penyalahgunaan kuasa dan ketegangan kaum dengan keuntungan yang tidak adil kepada golongan elit. Pendekatan inklusif dan pemantauan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan faedah yang adil bagi semua. Untuk kajian kes perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa Bumi Putra dan kepentingan kumpulan lain. Tujuannya adalah mengurangkan ketidakseimbangan sosioekonomi melalui pendidikan, peluang ekonomi dan perkhidmatan awam. Namun, pelaksanaan menghadapi cabaran seperti pemaziran dan penyalahgunaan kuasa dalam pemberian kontrak yang sering menguntungkan golongan elit dan meningkatkan jurang sosioekonomi dalam kalangan Bumi Putra. Selain itu, kota khas untuk Bumi Putra dalam pendidikan menimbulkan ketegangan antara kaum. Terdapat juga isu pengantungan Bumi Putra terhadap dasar ini yang boleh melemahkan daya saing, kesukaran dalam mengukur keberkesanan. Dasar ini menunjukkan perlunya mekanisme pemantauan yang lebih baik. Untuk memastikan keberkesanan perkara 153 perlu ada ketulusan, pemantauan yang lebih ketat dan pendekatan inklusif untuk menangani isu ketegangan kaum serta memastikan keadilan sosial dan pembangunan negara. Dengan penambahbaikan untuk menangani isu pemaziran dan penyalahgunaan kuasa, perlu ada mekanisme pemantauan yang lebih ketat dan telus, seperti sistem penilaian terbuka melalui platform digital. Usaha meningkatkan daya saing Bumi Putra juga perlu dipergiatkan dengan program latihan teknikal dan inovasi serta mengurangkan pergantungan pada bantuan kerajaan. Pendekatan inklusif antara kumpulan etnik melalui projek kerjasama Bumi Putra dan bukan Bumi Putra dapat mengurangkan jurang ekonomi dan meningkatkan persefahaman. Pendidikan yang menekankan toleransi dan keharmonian antara etnik juga penting. Selain itu, mekanisme penilaian objektif oleh badan pemantau bebas perlu diwujudkan dengan laporan yang diterbitkan secara terbuka. Kajian semula dasar secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan ia relevan dengan cabaran semasa dan mendukung perpaduan negara. Kesimpulan, perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan sosial dan politik dengan memberi keutamaan kepada Bumi Putra dalam sektor perkhidmatan awam, pendidikan dan ekonomi untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi akibat penjajahan. Walaupun begitu, pelaksanaan yang melalui pencabaran ketulusan dan penyalahgunaan kuota yang boleh menjejaskan keberkesanan dasar ini. Pendekatan yang lebih adil dan teliti diperlukan untuk memastikan kumpulan yang memerlukan mendapat bantuan tanpa menjejaskan hak kumpulan lain. Melalui dasar seperti Dasar Ekonomi Baru DEB, Malaysia berusaha mengurangkan jurang sosial ekonomi dan mengukuhkan kedudukan Bumi Putra. Namun, cabaran seperti ketidaksamaan dan ketegangan antara kumpulan masih ada. Negara seperti Amerika Syarikat, Afrika Selatan dan India juga melaksanakan dasar afirmatif dengan pendekatan berbeza mengikut konteks tempatan. Isu ketegangan kaum menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan sosial dan keharmonian etnik untuk perpaduan nasional. Perkara 153 wajar dipahami dari sudut sejarah, komitmen Raja-Raja Melayu dan perjanjian Perikatan 1948 untuk melindungi kepentingan Bumi Putra.